Akademi YouTuber mempersembahkan. Dah dapat keputusan SPM? Tapi tak tahu ke mana dan program apa yang sesuai? Jom bersama kami dalam rancangan Sembang TVET Crew. Sebuah rancangan yang akan membuka minda anda tentang pengajian TVET di Malaysia. Mari sama-sama teroka dunia TVET kerana ianya bukan lagi pengajian kelas kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat rakan-rakan guru, ibu bapa dan para pelajar sekalian. Alhamdulillah, selamat datang ke Sembang TVET Crew yang dibawa oleh Akademi YouTuber dengan kerjasama IDD Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. #bermula percuma, selamanya percuma. Kompang bergema pusaka bangsa dipalu oleh si anak muda. Hadir tuan meriah suasana, kami menyambut penuh gembira. Terima kasih diucapkan kepada para penonton yang sedang menyaksikan segmen khas pada malam ini. Minggu ini merupakan minggu yang kelima Sembang TVET Crew bersiaran. Untuk siri yang kelima ini, kami akan bersembang tentang salah satu institusi TVET yang ada di Malaysia. Institusi apa yang dipilih pada malam ini? Okey, jadi kita tunggu sampai ke akhir siaran. Garam ada, kicap pun ada. Sayang lada terlupa bagi. Pantun ada, ucapan pun ada. Sayang tiada, berdoa lagi. Untuk memberkati majlis ilmu kita pada malam ini, dijemput kepada Ustaz Muhammad Taqiyuddin untuk memimpin bacaan doa kita pada malam ini. Dipersilakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Linnabiyil karim wa alihi wa ashabihil kiramil fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma aftah 'alaina hikmatak wa anshur 'alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa illa bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Syukran jazilan atas bacaan doa tadi sebentar tadi Ustaz. Jadi apa khabar pelajar di luar sana? Cikgu harap, Ustazah harap anda semua telah bersedia untuk mendapatkan ilmu sebanyak mungkin tentang apakah institusi yang akan dibicarakan pada malam ini. Jadinya pastinya para pelajar tak sabar lagi kan nak tunggu apakah lagi institusi yang akan dibentangkan. Namun begitu sebelum kita pergi terus lagi, suka untuk saya nyatakan beberapa peraturan yang perlu dipatuhi, yang perlu diikuti juga oleh para pelajar sepanjang siaran segmen khas Sembang TVET Crew pada malam ini. Yang pertama, anda diminta untuk menghantar komen dengan menggunakan bahasa yang sopan dan menggunakan gambar profil yang bersesuaian. Dan yang kedua, sila fokus kepada penerangan guru agar anda tidak terlepas info yang penting nanti. Jadi sebelum kita pergi lagi jauh ya, saya perkenalkan terlebih dahulu sahabat-sahabat konti saya pada malam ini.
Okey, sudah pasti saya sendiri Ustazah Deviana binti Mat Salim daripada Sekolah Agama Menengah Unwanus Saadah Kancung Darat Banting Selangor selaku moderator anda pada malam ini. Yang kedua, presenter kita. Siapa presenter kita pada malam ni? Ya, yang segak, yang tak sabar-sabar, muka ceria ya. Presenter kita ialah Ustaz Asrul Effendi bin Hassan daripada Institusi Kemahiran Marah Lumut Perak. Ustaz Muhammad Taqiyuddin bin Sukri pula daripada College Vocational Kulim Kedah selaku control host yang pertama. Ya, control host kita yang orang penting pada malam ini ya. Dan yang akhir adalah Ustazah Natrah binti Abdul Hamid daripada SMK Jalan Kebun Kelang selaku control host yang kedua dan pegawai pemerhati kita pada malam ini. Jadi dah sedia semua ya, insya-Allah. Okey, untuk makluman semua, kita bersiaran secara langsung pada malam ini daripada channel Ustaz Asrul Effendi. Jadi kepada semua penonton di luar sana, mari kita subscribe tanda sokongan kepada usaha Ustaz Asrul dalam memberikan info kita pada malam ini. Jadi hari ini kita akan berbicara tentang Institusi Kemahiran Mara. Apa itu Institusi Kemahiran Mara atau pendeknya adalah IKM. Jadi apa bidang yang ditawarkan, bagaimana untuk mendaftar masuk ke dalam IKM ni dan banyak lagi lah. Jadi mesti tak sabar kan? Okey, presenter sudah bersedia? Okey, presenter? Ustaz Asrul? Okey, tanpa membuang masa lagi. Ya, sudah. Okey, tanpa membuang masa lagi, saya mempersilakan Ustaz Asrul untuk memulakan bicara beliau pada malam ini. Falyatafadhal mashkura ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua penonton-penonton yang sedang menyaksikan Sembang TVET Crew pada malam ini. Alhamdulillah pada malam ini giliran Institut Kemahiran Mara akan didendangkan oleh saya pada malam ini. InsyaAllah dalam masa 30 minit InsyaAllah saya akan bercerita tentang apa yang istimewa tentang IKM. Kerana 30 minit kemudian kita ada tetamu istimewa. Tak gitu Ustazah Dewi? Ya Allah, kita ada Ustaz? Ya, tak sangka selama kita 4 minggu kita bersiaran ada tetamu istimewa yang mengikuti daripada awal hingga terakhir dan dia akan turut menyumbang idea di dalam konti kita pada malam ini insya-Allah. Okey, so seterusnya saya akan menceritakan tentang apa itu IKM. Apa itu IKM? So saya nak tanya rakan-rakan di konti pada malam ni. Pernah dengar tak perkataan Mara sebelum ni? Pernah. Mara. Mara tahu. Majlis Amanah Pernah dengar. Biasanya kalau kita dengar Mara ni pinjaman pendidikan Mara, pinjaman perniagaan Mara, ya. Maktab rendah sains Mara, MRSM. Betul. Yang menjadi rebutan. MRSM ya. Betul. Ya, MRSM. Iya. Tetapi kadang-kadang kita jarang mendengar IKM, KPM, KKTM, GET Mara kan. Sebenarnya ada lagi institusi di sebalik nama Mara itu. Okey. So IKM ni diletakkan boleh control host naikkan kita punya slide. Okey. IKM diletakkan di bawah Majlis Amanah Rakyat Mara dan diletakkan di bahagian kemahiran teknikal. Seperti yang saya sebut tadi, ada MRSM, ada College Profesional Mara, ada College Mara, semuanya di bawah Mara. Dan IKM ni diletakkan di dalam bahagian kemahiran dan teknikal. Macam MRSM di dalam bahagian pendidikan menengah. Macam KPM, College Mara diletakkan bahagian kemahiran tinggi. Okey, so IKM. So dia ada sejarah tersendiri.
pusat institusi TVET yang sudah lama bertapak di muka bumi Malaysia ni. Kalau tak silap 1976, nanti ada dalam slide tu ada IKM pertama yang ada di Malaysia. Okay, so ini adalah objektif sudah mara yang bertapak lama di bumi Malaysia ini. Institusi pendidikan tinggi menjadi ini objektif yang pertama, menjadi institusi pendidikan tinggi TVET MARA yang unggul berteraskan industri dan teknousahawan. Kita sudah menuju ke arah industri dan teknousahawan. Kita nak jadikan pelajar kita ni keluar, dia akan jadi usahawan. Okay? Kemudian modal insan, selain itu membentuk modal insan TVET yang holistik dan seimbang berteraskan religious, innovative, skill dan entrepreneurship. Kemudian yang ketiga, objektif yang ketiga, revolusi teknologi, memangkin dalam revolusi teknologi industri bagi meningkatkan daya saing. Sebab IKM ni sudah lama wujud, pusat TVET yang sudah berpengalaman luas di bumi Malaysia ini. Kemudian objektif yang keempat, menjadi institusi pendidikan TVET yang diiktiraf di peringkat antarabangsa. Okey, apakah program yang ditawarkan? Ini yang ditunggu-tunggu. Selama beberapa minggu ni kita didedahkan program-program yang ditawarkan di IKBN, di ILP dan Politeknik. Begitu juga di IKM. Kalau kita tengok program-program dia lebih kurang sama aja. Sama aja. Cumanya berbeza di pusat latihan itu sendiri. Okey. Kemudian ini corak pendidikan yang ditawarkan di IKM. Sebelum tu saya lupa, selain pada IKM, kita ada nama KKTM. Pernah dengar tak nama KKTM? KKTM. KKTM. Nama penuh dia? Kolej Kemahiran Tinggi MARA. So, tak pernah dengar Ustaz. Dahulunya kalau peringkat sijil di IKM dan di peringkat diploma di KKTM. Tapi sekarang ni sudah beberapa tahun yang terbelakang ni, di peringkat IKM pun sudah ada program diploma dan begitu juga di KKTM. Sekarang ni sama taraf lah. Okay. So sekarang ni di IKM dan KKTM, inilah corak sijil yang ditawarkan di IKM dan KKTM. Pertamanya engineering ataupun dalam bahasa Melayu kejuruteraan lah, iaitu sijil yang diiktiraf oleh MTA itu sendiri. Itu dinamakan diploma kejuruteraan ataupun nama sijil kejuruteraan yang diiktiraf oleh MTA lah. Kemudian engineering teknologi ataupun nama kejuruteraan teknologi kejuruteraan, iaitu diiktiraf oleh MKA dan juga JPK. JPK. JPK ni ya macam dulu namakan MLVK. Tengok logo dia tu M kan. JPK, Jabatan Pembangunan Kemahiran. Okey. Begitu juga kita ada tawarkan sijil teknologi, iaitu yang diiktiraf oleh JPK. Ada MPA, ada JPK, ada sijil teknologi. Sebab kursus yang ditawarkan ni, program ni, dia berdasarkan keputusan result SPM. Yang mana yang lebih sikit dia punya result, dia nak ke MPA, ada sijil yang kita tawarkan untuk yang kejuruteraan. Dan kalau dia keputusan biasa saja, ada sijil teknologi. Okey. Kemudian ada kompetensi. Kompetensi ni bermaksud selain pada sijil-sijil yang ada JPK, sijil daripada MKA, kita juga mendapat pengiktirafan daripada Suruhanjaya Tenaga. Dia dapat contohnya dalam bidang elektrik kan. Dia dapat sijil dalam JPK, dia ada sijil JPK, dan dia akan dapat juga sijil daripada Suruhanjaya Tenaga. Sijil pengiktirafan Suruhanjaya Tenaga ni bermaksud dia boleh bekerja dengan kelulusan yang diiktiraf oleh TNB lah, Tenaga Nasional Berhad. Maksudnya kalau mana-mana bidang elektrik ni mesti ada sijil ni untuk dia bekerja dalam bidang tu. Kalau tidak, dia tak boleh bekerja. So maksudnya dua dalam satu lah, pelajar-pelajar ni akan dapat. Begitu juga dengan Petronas, DWI, SPAN. SPAN ni maksudnya untuk Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara.
untuk bagi bahagian yang perpaipan kan, pembentungan. Begitu juga dengan CIDB. Selain itu kita ada collaboration dengan banyak UNW, Toyota dan sebagainya lah. Alright, seterusnya. Ustaz. Nah, inilah klasifikasi program-program yang saya cerita tadi ni. Kita ada Ustaz Azrul. Ya saya. Nak tanya yang tadi tu, itu Ya, saya. adalah badan-badan ataupun NGO ataupun kata istilahnya institusi lah yang menerima pelajar kita lah, pelajar AKM maksudnya. Ya. Maksudnya tadi ni kita ada buat joint venture lah, maksudnya ada badan yang mengiktiraf kita punya pengajian di situ. So maksudnya dalam masa dia ambil sijil kemahiran tu, JPK contohnya, dia juga ada sijil yang diiktiraf oleh TNB. Dia ada dua sijil dia akan dapat. Faham Okey, inilah kursus-kursus ataupun program-program yang ditawarkan di IKM dan KKTM. Diploma ataupun sijil kejuruteraan. Okey, diploma atau sijil teknologi. Kemudian diploma atau sijil teknologi kejuruteraan, diploma kompetensi. Itu yang kita kena faham tu. Kalau macam diploma teknologi kejuruteraan, diploma kejuruteraan yang tu diiktiraf MKA. Macam diploma kompetensi dia diiktiraf oleh JPK. Dia ada perbezaan kat situ. Berdasarkan result pelajar tu. Dia nak masuk yang mana contohnya kan. Kemudian ada diploma teknousahawan dan juga diploma industri. So saya akan cerita tak sampailah diploma teknousahawan tu pun ada ditawarkan di dalam MARA ni, di IKM. Banyak IKM dah buat. Bila dia dah belajar di IKM dan KKTM dan dia ada keinginan untuk menjadi usahawan, kita ada tawarkan, MARA ada tawarkan diploma teknousahawan. Maksudnya dia belajar tu bukan belajar macam biasa, tapi dia belajar seumpama dia tu seorang usahawan. Dia akan mencari klien-klien di luar, contohnya perabot. Dia buat perabot di situ dan dia berniaga seolah-olah macam kedai di luar berniaga. So maksudnya di sini dia menjadi seorang usahawan di dalam masa yang sama dia belajar untuk mendapat pengiktirafan sijil dia MARA tu. Itu hebatnya program yang ditawarkan. Satu-satunya program yang ditawarkan dalam MARA lah yang dalam masa yang terbaru ni. Okey. Ini kluster-kluster kita pecahkan kluster-kluster di dalam program-program yang ditawarkan di dalam IKM dan KKTM. KKTM di Malaysia. Pertama, bioperubatan. Selalu kalau kita dengar IKM ni elektrik, paip, perabot kan. Tapi sebenarnya ada bioperubatan pun ada. Okay, nanti kita tengok kat mana ada program yang menawarkan bioperubatan. Kemudian alam bina, elektronik, kemudian seni dan reka bentuk, herba pun ada. Elektrik. Herba tu macam mana tu? Herba macam kita nak buat produk-produk kosmetik tu. Okey, tradisional lah. Kita ada dikilangkan macam mana produk tu dikilangkan, dilabelkan, macam tu kita belajar, diajar pelajar-pelajar ni. Kemudian automotif, mechanical pembuatan, ada awam, ada minyak dan gas, ada pemprosesan bahan, ada Ustaz, mechanical. minta maaf mencelah, ada komen. Okey, baik. Ada komen daripada Encik Muhammad Hasfarizan, akan datang pengiktirafan dari ETAC, iaitu Engineering Technology Accreditation Council dari BEM, iaitu Board of Engineers Malaysia. Itulah komen daripada Encik Muhammad Hasfarizan. Terima kasih Encik Hasfarizan. Itu antara benda-benda yang baru yang kita akan buat, yang MARA akan buat. Dari semasa ke semasa kita akan upgrade sentiasa teknologi terkini, sijil-sijil kita akan buat joint venture lah. Kemudian seterusnya, syarat kemasukan. Yang ni yang penting ni. Kita dah tahu apa program yang ditawarkan di dalam MARA ni. Kemudian apa syarat kemasukan. Tapi sebenarnya Puan Dewi, syarat kemasukan ni dia berbeza
mengikut program lah. Tapi yang asasnya sebegini. Seperti mana tertera di skrin tu. Okey. Dia tak ada hard umur. Syarat-syarat dia sehingga umur 40. Okey. Oh 40. Apa ni? Dia bermula 17. Bermula 17. Nanti saya akan bagi link di akhir siaran nanti di mana rujukan yang sesuai untuk kita rujuk syarat yang lebih detail di dalam laman web TVET Mara nanti. Okey, ini syarat-syarat kemasukan warga negara Malaysia, taraf bumi putera, Provinsi Sabah dan Sarawak, berumur 17 tahun ke atas, sihat tubuh badan, lulus SPM dan setara. Ni sijil. Ni syarat kemasukan bagi sijil secara basic ya. Lulus SPM atau setara dengan sekurang-kurangnya satu pujian dalam mana-mana mata pelajaran, dan syarat yang kedua ialah lulus matematik. Tapi dia ada pendetilannya. Setiap program tu berbeza. Tapi asasnya pelajar-pelajar yang sedang mendengar sekarang dah boleh target dah nak pilih program apa. Okey. Kemudian diploma. Kenapa matematik you, Ustaz? Lulus SPM. Ya saya. Kenapa matematik Ustaz ya? Jarang ni dengar syarat matematik ni. Lulus matematik. Dia bukan kredit lulus je. Tapi kenapa matematik? Sebab ada ukuran ke? Dia sebab dia teknologi kan. Teknologi. Okay. Nanti dalam pembelajaran dia akan masih lagi belajar tentang matematik. Ada perkiraan. Okey. Kemudian diploma. Diploma lulus SPM atau setara dengan 3 pujian. Kita tengok beza sijil dengan diploma. 3 pujian. Pertama matematik. Mana-mana satu mata pelajaran mengikut sains, kumpulan vokasional dan teknologi, kumpulan mata pelajaran MPV dan mata pelajaran aliran vokasional MPAV, dan mana-mana satu mata pelajaran lain, dan lulus bahasa Inggeris. Okey. Tapi yang saya tekankan lagi sekali, setiap program dia ada beza mengikut syarat. Tapi secara asasnya sebeginilah. Alright, seterusnya. Ni syarat kemasukan bagi diploma teknologi, kompetensi dan industri. Okey, yang tadi tu kita nampak macam tinggi sikit kan. Yang ni diploma. Diploma yang MKA punya lah. Yang ni diploma teknologi, kompetensi dan industri. Yang ni diiktiraf oleh JPK. Tengok syarat dia rendah lagi daripada diploma tadi. Lulus SPM dengan 2 pujian dalam mata pelajaran berikut. Mana-mana satu mata pelajaran matematik ataupun kumpulan sains ataupun kumpulan vokasional dan teknologi atau kumpulan mata pelajaran MPV, kumpulan mata pelajaran aliran vokasional, dan yang kedua mana-mana satu mata pelajaran lain atau lulus SPM dengan 2 pujian dalam mana-mana mata pelajaran. Yang ni syarat yang kalau kita tengok nampak amat mudah untuk pelajar masuk program diploma teknologi. Sebab apa? Ustaz. Diploma teknologi diiktiraf oleh JPK JPK. Ya Puan Dewi. Ustaz, saya nak tanya Ustaz. Kalau macam yang SPM tu dia punya result dia bagus, dia ada peluang tak? Agak-agaknya kemungkinan dia boleh dapat tak kalau dia pilih untuk TVET? Boleh, tak ada masalah. Ya. Mungkin lagi digalakkan. Lagi senang nak masuk. Lagi digalakkan sebenarnya. Sebab kalau dulu kita nampak, okey, kalau IKM ni kita pusat-pusat latihan kebaran ni untuk pelajar yang terpinggir, yang dia dapat so-so je kan, result dia kan. Tapi sebenarnya ramai dah sekarang ni banyak pelajar-pelajar yang memilih ini. Sebab apa? Laluan dia tu terlalu istimewa. Dia mendapat pengiktirafan daripada banyak pihak, dan lagi satu yang istimewanya sebab percuma belajar. Berbanding samalah pergi ke mana-mana tempat universiti, contohnya dia kena bayar yuran tu semua kan. Tapi kat sini kalau dia pandai elektrik tu, sampailah dia ke ijazah, dia belajar percuma aja. Silap-silap lagi senang dia dapat laluan. Tak, dia dapat ijazah tanpa buat keluar duit pun dengan yuran. Okey, seterusnya. Ini tempoh pengajian bagi diploma sehingga semester 6 lah. Semester 1 6 bulan, semester 2 6 bulan, semester 3 6 bulan dan seterusnya lah. Okey, masa pun mencemburui kita. Saya terkejar-kejar kerana tetamu kita akan hadir sebentar lagi.
Okey. Tak apa, Ustaz teruskan Sijil. je. Sijil Kan? dia Ya. 2 tahun. 4 semester. Dan tahun yang terakhir tu adalah latihan industri lah. Latihan industri. Okey, kelebihan Tibet Mara. Apa kelebihannya? Pertama, penginapan samalah mana-mana kalau kita tengok pusat-pusat latihan pun penginapan disediakan, kemudahan tambang kapal pergi balik Sabah Sarawak. Kita ada. Kemudian fasiliti yang lengkap, dianugerahkan sijil diploma SKM L3, DKM L4, DKM L5 di akhir pengajian. Mendapat pengiktirafan MQA, pentalihan JPK, industri dan badan profesional. Ada allowance. Allowance dia sebanyak 300 bagi diploma dan 250 bagi sijil. Ditanggung oleh Mara. Maksudnya dia habis belajar tak kena bayar. Dia tak kena bayar apa. Jangan risau kata nak kena bayar, tak payah. Masuk belajar percuma, yuran pun tak kena bayar. Allowance dapat, dia dapat sijil. Dapat kerja. Beruntung. Pendek kata semuanya percuma lah. Semua percuma. Semuanya percuma. Alright. Okey, di mana lokasi dia? Kita tengok lokasi dia. Kalau kita tengok di gambar peta ni, di seluruh pelosok Malaysia ni semua ada IKM, ada KKTM, ada MJII. Okey, saya lupa tu. MJII ni pun merupakan salah satu institusi Tibet di dalam Mara lah. Dia ajar satu jadi beranang itu. Okey. Nampaknya, maksudnya pusat latihan Tibet Mara ni ada di mana-mana di seluruh Malaysia. Tunggu apa lagi? Semuanya dah ada, cumanya kita cumanya kemahuan kita sama ada nak ataupun tak nak. Di sini dia ada sini KPTM ada 11, IKM ada 14. Okey. Ni saya kata tadi sejarah dia. IKM Jasin pada tahun 1968. Di awal, yang paling awal lah Jasin. Okey. Kemudian yang terkini IKM Seberang Perai Utara 2017. Ni dah dekat dengan Ustaz Taqiyuddin dah ni. Seberang Perai Utara. Ya. Yang tu yang terbaru. Yang terbaru. Ustaz, kat SPU ni Ustaz, istimewanya. Ya. Ini semua elektrik. Semuanya bidang elektrik. Saya lalu tu nampak lah. Tapi nampaklah dia punya fasiliti dia baru lagi. Barulah. Baru lagi. Nampak dia. Siapa yang berminat elektrik boleh masuk di IKM SPU ni. IKM. Okey, yang terkini lah. Macam KKTM Lenggong, macam yang tadi yang Ustazah Dewi tanya tadi yang pasal herba tu. Dia di KKM Telenggung. Sebab dia berada di kalau hutan Gerik kan. Di hutan. Faham kan? Banyak. Flora fauna dia tu banyak. Sesuai lah. Dia buat program program herba di situ. Okey, campus live kita ini yang kita tawarkan di institusi kita lah. Ada kuda sukan, ada dewan, ada surau. Itu mesti adanya. Okey, tempat-tempat bagi macam contoh KKTM yang baru-baru ni memang cantik macam nilah Okey. Ini campus live kita, aktiviti kita. Ustaz nak tanya. Okey. Ustaz nak tanya. Ya saya. Okey. Ustaz, untuk pengambilan pelajar Mara ni, sebab saya perhatikanlah gambar-gambar daripada slide Ustaz ni kan. Sebab juga teringat ataupun mendengar daripada kawan-kawan yang lain, kebanyakan dari sudut pengambilan itu ramai pelajar Melayu. Pengambilan adakah terbuka kepada semua pelajar ataupun hanya khusus kepada Bumiputera sahaja? Setakat ni Bumiputera sahaja. Okey, seterusnya ini adalah kluster pemprosesan bahan di mana program ini diletakkan di institusi Mara yang telah ditawarkan yang saya sebut tadi ni. Tengok macam ni, saya nak sebut secara panjang. Ada banyak slide ni tapi saya rasa pintas lalu. Contohnya tengok kalau kita di Masjid Tanah, dia lebih pada diploma teknologi kejuruteraan, pemprosesan polimer komposit, pemprosesan seramik. Contohnya macam buat macam Tupperware tu kan. Bolehlah belajar kat sini buat produk-produk tu. Contoh saya bagilah. Alright, seterusnya
Ni kluster otomotif. Otomotif ni ada banyak institusi Tibet Mara ni ditawarkan banyak. KKTM Masjid Tanah dah, itu pernah peringkat diploma lah. Di diploma teknologi otomotif di Berseri ada, di Lumut ada, di Besut ada, di Jasin, Tasha, Jasin, diploma teknologi otomotif komersial. Dia ada dua, komersial, ada otomotif. Otomotif biasalah. Dia belajar tentang kereta biasa aja. Kalau komersial ni lebih kepada kenderaan komersial macam bas. Macam itulah. Kemudian minta maaf Ustaz. Ya saya. Kita kena berehat sebentar Ustaz. Okey, sebab baik, kita baik, sudah melangkaui 30 minit. Jadi kita berehat sebentar untuk beri laluan Alright. iklan untuk iklan Sembang Tibet kita. Silakan. Baik. Kita bersiaran lagi pada malam ini dalam segmen khas Sembang Tibet Crew, dan pada malam ini kita membicarakan tentang institusi kemahiran Malaysia. Dan tadi di awal siaran kita, saya ada menyebutkan kita ada seorang tetamu istimewa pada malam ini. Siapakah beliau yang dinanti-nantikan? Okey, silakan, dipersilakan. Siapakah? Ada? Dah? Naik konti? Dipersilakan. Okey, saya memperkenalkan Encik Muhammad Hasfarizan bin Muhammad Hashim. Beliau merupakan seorang pensyarah daripada Institusi Kemahiran Malaysia. Jadi Encik Hasfarizan, saya panggil Encik Hasfarizan ya. Boleh ya? Boleh, tak ada masalah. Okey, sihat ya Encik Hasfarizan? Alhamdulillah. Suara saya dengar? Jelas. Alhamdulillah. Jelas. Okey. Jadinya saya mengharapkan agar Encik Hasfarizan teruja malam ni untuk berkongsi info tentang IKM, untuk menambahkan lagi keterujaan pelajar di luar sana untuk masuk ke dalam institusi kemahiran MARA ni. Jadi macam mana ni Encik Hasfarizan nak berkolaborasi dengan Ustaz Hasrul untuk berbicara tentang IKM kita pada malam ni? Macam mana tu? Ustazah Dewi. Ya. Kalau kita tengok kat belakang dia tu macam memang pensyarah. Pensyarah IKM lah, nampak. Nampak lah ya, dia punya tools dia tu. Kepakaran tu. Encik Hasfarizan ni berada di tempat kerja ke atau di rumah? Tak, rumah. Saya berada di rumah. Okey, tu dia. Okey, mungkin saya boleh bertanyakan satu soalan kepada Encik Hasfarizan? Sila, insyaAllah. Okey, Encik mungkin Encik Hasfarizan boleh bercerita serba sedikit pengalaman Encik Hasfarizan sebagai pelajar IKM suatu ketika dulu. Mungkin di sana ada sebagai satu motivasi ataupun sebagai satu cetusan idea dan juga jalan kepada pelajar di luar sana berdasarkan kepada cerita Encik berkaitan pengalaman Encik ketika sebagai seorang pelajar IKM. Silakan Encik. Okey, terima kasih Ustazah Dewiana. Susah nak sebut nama saya. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tuan-tuan dan puan-puan. Pada Waalaikumsalam. Sebelum saya ucapkan terima kasih dululah kerana menyebut saya, Sembang Tibet Crew menyebut saya untuk hadir pada malam ini untuk berkongsi sebuah sedikit tentang pengalaman saya sebagai pelajar, bekas pelajar dalam bidang kemahiran. InsyaAllah saya akan berkongsi dengan
apa yang seperti mana saya kongsi pada pelajar saya akan kongsi dengan pada penonton kita lah, insya-Allah dan tuan-tuan. Okey. Saya cerita sikit latar belakang saya dulu. Okey, seperti tuan-tuan, nama saya Muhammad Hasfarida bin Hashim. Saya berasal dari Sungai Petani, Kedah Darul Rahman. Okey, saya adalah lepasan SPM tahun 1998. Tahun 98. Jadi Sebaya kita ni. ya. Saya pun 98, SPM 98. Senang tu Lebih kurang lah sebaya kita. Kita 98 ni ramai dah faham keadaan pada masa tu dan kita punya suasana pada masa tu. Okey, saya lepas SPM saya sambung belajar di Institut Kemalian Lumut juga lah. Pada tahun 1999 kan. Kita itu satu AKM juga. Okey. Jadi saya mula belajar di Institut Kemalian Lumut. Jadi di situlah saya mula menerima ilmu kemahiran dalam bidang CG teknologi kejuruteraan lukisan reka bentuk masa tu. Jadi kalau dalam bahasa popularnya budak drawing lah, budak design. Kalau di dalam tadi SPM ni lukisan kejuruteraan. Lukisan kejuruteraan. Ya, Lukisan kejuruteraan lah. Memang itulah. Betul di situlah permulaan saya menerima secara rasminya bidang kemahiran. Sebab di sekolah dulu ada. Cuma dia tak detailkan kemahiran tu, dia sebut kemahiran hidup. Lepas tu ya itu je, dia tak cerita lebih lanjut lagi. Cuma dia cerita bidang kejayaan lepas tu. Ditanamkan jadi arkitek. Dalam minda saya pada masa tu jadi arkitek lah. Jadi untuk kamu belajar pula. Sebab masa tu kita punya di sekolah ni kan cikgu semua tanamkan masuk universiti. Habis sebab apa masuk ATM kan? Betul. Masuk ATM kan. Masuk ATM kan. Jadi itulah yang menjadi kita punya target pada masa tu. Tapi nak jadikan cerita malang tak berbau saya tak layak lah untuk masuk universiti ya. Kelayakan saya untuk masuk tak dapat lah. Jadi dengan SPM pakat 3, 36 ringgit memang saya tak layak lah. Jadi tuan-tuan pun tahu pakat 3 macam mana. Jadi pada masa tu nak semua belajar untuk pangkat 3 ni sangat susah. Nak masuk fungsi pun susah. Jadi yang ada adalah kita buka paper, tengok ada iklan tentang institusi pengajian swasta, kita mohon. Guna wang pos lah, mohon. Atau minta dia bagi brochure apa itu ya. Tinggallah ayah saya tanya saya, betul ke saya nak sambung belajar lagi? Saya kata memang saya minat. Dia tanya saya nak belajar apa? Sebab saya ada pak saudara saya yang dalam bidang seni bina, arkitek. Dia masuk arkitek lah. Jadi saya nak ikut jejak dia. At least nak ikut jejak dia. Dia kata okey, IKM ada bidang tu. Nak masuk IKM. Dan seronoknya IKM tu dekat rumah saya aja. IKM tu dekat rumah saya aja. Tapi sekali lagi saya tak layak masuk situ sebab pengambilan dah penuh. Sebab masa zaman tu nak masuk IKM ni kena ada temu duka. Jadi memang pengambilan dah ada pengambilan setiap sekali je. Memang tahap lah. Lepas tu jadi saya dicadangkan oleh pegawai MARA tu masuk di IKM Lumut, tapi bukan seni bina. Dia masuk mekanikal. Dia kisah reka bentuk. Saya kata ada ke arkitek? Dia kata ada sikit, belajar sikit arkitek. Boleh lah, dia kata boleh. Okey, jadi saya teruskan lah. Dan di situlah saya mula belajar dengan betul-betul komit lah untuk upah. Kita nak terus balik. Salah satu misi saya nak teruskan balik lah. Sebab saya, kawan-kawan saya semua dah pergi jauh. Saya di situ lagi, saya proceed lah. Jadi alhamdulillah lah, habis pada tahun 2000, kemudian saya sambung diploma di bawah MARA juga di German Master Institute, di GMI lah. German salah satu MARA punya institut pengajian dulu di Ceras, sekarang di Kajang, di Bagi Kajang, di belakang Universiti Bahasa Malaysia, UKM. Di belakang UKM tu ada German Master Institute. Jadi
dalam bidang diploma, dipanggil diploma acuan lah, acuan tekan, maksud tajuk acuan tekan. Apa pengalaman yang saya experience yang SPM tak cemerlang ni, dia ubah saya punya apa kita panggil motivation saya lah untuk Kehidupan. ya, untuk proceed memang betul-betul memang kita nak belajar betul lah. Alhamdulillah lah. Dan sebenarnya masa sekolah dulu belajar, benda yang sama juga belajar, cuma tak faham. Dia belum matang lagi Encik. Ya, tak sama. Alhamdulillah memang saya proceed lah, di situlah saya diberi pendedahan dengan satu dunia yang lain lah, dunia yang di sekolah kita tak dapat pendedahan macam tu, tapi di IKM ni di bidang kemahiran ni pendedahan dia tentang sebab dia IKM ni sebab oleh kerana dia tumpu kepada usahawan, nak lahirkan usahawan dan tenaga mahir. Jadi kita belajar tu memang fokus untuk industri dan juga tekno usahawan. Jadi kita nak senang cakap, nak belajar pun senang, nak exam pun tak ada masalah. Cuma dia dari segi ketahanan kita saja. Itu di dalam bidang kemahiran ni lah. Jadi Encik Hasfarizan, maksudnya Encik Hasfarizan termotivasi tu mula semangat untuk terus belajar tu ketika berada di institusi lah ya, sampai ke tahap menjadi seorang pensyarah ni, mesti sambung lagi tinggi dia ada, dalam bidang sama. Sebab ada juga lah yang sebenarnya kalau ikutkan kerja kilang ni syok ni. Tapi sebab sesuatu berlaku di industri tu yang buat saya fikir banyak kali dan pada kebetulan tu juga ada panggilan daripada Mara, tawaran tu saya grab lah. Sebab saya rasa mungkin ikut dan kita buat semuanya istiqarah, nampak pula bah IKM. So kalau tengok kunci dia tu minat lah dan juga semangat nak belajar. Sebab keadaan pada masa tu yang buat yang ubah saya punya ni. Dan alhamdulillah lah pada masa tu saya dapat banyak kesedaran secara tak langsung lah, itu yang saya ni. Dan sebab saya pun mungkin bila saya fikir-fikir balik, ada kenang-kenang balik tu, mungkin cara saya develop diri saya tu yang buat saya pilih bidang kemahiran tu. Mungkin sebab zaman kita tu contoh MacGyver kan, Ya. Jadi cerita masa tu yang sebab saya suka kita tengok TV banyak, kita tak nak komputer, tak nak internet, tak ada apa, jadi kita sentiasa dengan TV. Jadi saya buang masa banyak tengok TV lah. Tu yang saya dulu ya. Cerita tu dia macam develop kita punya ni kan, cerita kartun apa zaman kita tu lah. Jadi kita tu yang create kita punya karakter. Dan mungkin sebab itulah saya minat dalam bidang kemahiran dengan betul-betul sebab saya dah nampak yang saya tengok dulu, sekarang ni baru saya nampak lebih jelas. Faham. Jadi Encik Hasfarizan, apa pendapat Encik tentang masa depan dan juga kedudukan TVET bagi khusus pada pelajar yang memilih bidang TVET ni? Pada pendapat Encik selaku orang yang berkecimpung 100% dalam bidang TVET ni, galakkan mungkin pendapatlah peluang pekerjaan, keboleh pasaran di luar sana. Okey, nak cakap ni satu kalau soalan ni dia boleh buat topik yang sangat panjang. Contoh dia sebab Satu apa tajuk dia satu sekarang ni dah mula kompleks lah. Dah contoh kita tujuan pelajar pergi sekolah dan dia punya cita-cita dah beza, bukan macam zaman kita dah. Sekarang ni orang kenapa dia nak sambung belajar? Dia nak tambah pendapatan, dia nak cari income yang banyak. Kan? Jadi bila sebut income ni sekarang ni bukan saja fokus pada nak sambung belajar saja. Cara lain pun dapat income bila dia dah fikir macam tu. Jadi apa peluang bila dia siapa-siapa yang lepas SPM yang berminat nak sambung belajar, dia kena tengok kerjaya apa yang akan bagi income yang tinggi dekat dia. Sekarang ni. Tapi dia juga melibatkan apa yang berlaku pada akan datang. Sebab siapa-siapa macam saya nasihat belajar saya, bila kita masuk macam contoh kan, sebab saya mengajar di bidang
CJ teknologi pembuatan, manufacturing. Jadi dia sebab manufacturing ni dia banyak position, untuk setiap position tu gaji yang berbeza, pendapatan yang berbeza. Jadi saya sentiasa tanya, bila setiap awal semester saya akan tanya pelajar saya apa dia nak daripada IKM ni, apa dia punya cita-cita, apa dia nak, dia harapan dia. Jadi kebanyakannya memang mereka akan keluar kata nak ubah family, nak hantar mak bapak pergi Mekah. Jadi background tu lah saya guna, dan saya dapat tengok, saya akan bagi okey, kalau you nak kerja jawatan sekian-sekian ni, gaji sekian-sekian ni. Tapi janganlah minta yang 1,800. Ambil lah yang 3,000, 4,000. Jadi nak dapat 4,500 tu you kena ambil walaupun you ambil CJ. Dia ada label dia. Sebab di industri dia tak nilai berdasarkan sijil, diploma, ijazah. Dia nilai dari segi skill ataupun kita bagi komputer yang contoh tu, komputer tu. Jadi sebab dia bayar berdasarkan upah. Upah punya value ni, upah. Berapa jam dia buat kerja. Contoh seperti begitu ya? Ya. Saya bagi contoh. Okey, contoh kita panggil inspector wedding kan, Dia ada satu inspector wedding, dia akan check kerja-kerja selepas dikimpal. Okey, dikimpal. Okey. Kalau dia pergi bahagian oil and gas, dia ada 3 level. 3 level ni setiap upah dia tak sama. Level tukang kimpal tu ke apa? Kimpal. Orang yang inspect, orang yang check. Okey. Check lah. Check. Kalau kimpal sekalipun, satu job dia boleh siapkan job tu boleh sampai 17,000 gaji dia, pendapatan dia. Tu dia. Income dia. 3 minggu punya job, 3 minggu punya task nak siapkan projek tu, income dia bayar berdasarkan 17,000. Macam satu lagi contohlah kesukaran tu kan. Satu lagi contoh macam elektrik, semua orang tahu berdasarkan lesen dia punya tu, PW4 tu, BO tu lagi tinggi. Pergi sign saja dapat RM250. Sign saja. Gitu. Satu yang saya kata macam engineering yang contoh. Sekarang orang menggunakan teknologi CAD data, orang menggunakan teknologi analisis lah, FEA, finite analysis lah. Orang dah tak buat testing lah. Kalau contoh dia design kereta, dia tak pergi test lah langgar dinding lah. Kalau dulu kalau nak test kekuatan kereta tu, kena test banyak biji kereta. Kena dapat kekuatan kereta tu. Sekarang tak lah. Sekarang dia akan guna software, dia akan simulate kereta tu untuk testing. Jadi orang yang buat kerja tu, income dia last saya dengar dia bagi 10% dari job tu lebih kurang 4,000 dia dapat untuk buat simulation itu je. Jadi itu dari segi income, sebab sekarang dah bila kemahiran ni dah jadi kompleks. Sebab tu kami di IKM kebanyakan program-program telah dinaik taraf pada diploma, CJ pada diploma. Sebab nak memenuhi kehendak sekarang, sebab semenjak Covid benda ni berubah semenjak Covid. Bila Covid berlaku, dunia berubah 360. Kerjaya pun. Ya, jadi semua yang ada sebelum ni, yang kita tahu sebelum Covid ni dah tak relevan lepas ni. Saya bagi contoh. Baru ni dunia dikejutkan dengan AI. Kalau contoh pernah dengar Chat GPT, satu laman web yang boleh buat coding. Kita cuma bagi maklumat saja pada dia. Coding. Coding. Dan dia boleh keluarkan jurnal sendiri. Dia boleh keluarkan jurnal untuk kita. AI. Dan dia ada juga AI buat drawing seni, grafik tu kita boleh minta dia buat, kita cuma bagikan data dia. Nak macam mana pun dia akan keluarkan gambar tu. Gitu. Tu teknologi kadang. Sebab tu kita dulu orang tak pandang, sebelum Covid ni orang tak pandang benda-benda ni berlaku. Bila kena Covid, orang dah mula tengok keperluan tu, dah kena lockdown apa semua. Masa tu dah orang dengar IR 4.0. Ni kalau tuan-tuan boleh tu, nanti sebab cakap Covid memang best. Sebab siapa-siapa yang nak masuk bidang engineering lah, tapi contoh teknologi engineering lepas ni, dia kena tengok IR 4.0. Sebab sekarang dia dah memang tengok, saya bagi contoh lah. Contoh kalau dulu kita kata guna robot lah. Guna robot robot apa semua tu. Sekarang guna robot sebagai pembantu. Kalau tuan-tuan tengok cerita movie Iron Man saja yang macam mana robot tu tolong dia buat kerja tu, sekarang ni dah implement benda tu.
Walaupun kita tengok contoh tu movie saja. Dan Hmm. ini yang berlaku dan kami terpaksa ubah slice reverse untuk memenuhi keperluan industri tu lah. Itu cabaran-cabaran dia lah. Sebab Okey, Encik memang dia, Asfa. ya. Ada satu soalan Encik Asfa daripada Encik Idris Ishak. Ni soalan ditujukan kepada Encik Asfa lah ya. Sejauh manakah keseimbangan TVET ini dengan keinginan dan kehendak belia ataupun remaja pada masa ini? Sejauh manakah keseimbangan TVET itu sendiri dengan keinginan dan kehendak remaja pada zaman sekarang ni? Pada masa kini lah maksudnya. Sebenarnya kita buat apa yang kita buat dalam TVET ni, pelajar tak tahu lagi. Dia tak nampak macam mana kita buat. Sebab kita yang mencorakkan tu, kita dah buat kajian. Sebelum kita buat satu benda tu, kita dah buat kajian. Apa yang berlaku dan kita dah predict benda ni apa akan berlaku. Boleh saya share screen tak? Boleh. Boleh tak boleh. menjadi masalah. Boleh. Kita ada masa lagi lebih kurang 8 minit. Share screen. Okay, saya tunjuk satu benda yang ni. Okey. Yang ni adalah pillar 4.0. I 4.0. Dulu 9. Sekarang lepas Covid jadi 11. Jadi Tambah. bidang kejuruteraan akan datang ni semua berpusatkan benda ni. Jadi para pelajar kita dia tak tahu 11 benda ni, tapi dia ada involve dengan 11 benda ni. Saya bagi contoh internet of thinking, augmented reality, dia ada dekat handset dia semua ada. Dia dah guna dah. Filter dalam TikTok tu dia dah guna dah. Cuma dia tak faham apa benda yang dia guna ni. Sebab tu bila pelajar saya akan kata, kamu nak guna ke kamu nak cipta benda tu? Saya akan bagi pandangan itu. Inilah dia pilar-pilar yang akan mempengaruhi kejayaan dalam TVET. Jadi kita kena bagi dekat IKM memang kami bagi pendedahan macam inilah. Contoh macam inilah. Program yang kami buat pun dah IR 4.0 punya ready untuk support benda ni. Jadi pelajar bila masuk tu macam saya akan cerita benda ni dulu lah bagi dia faham. Okey, faham. Banyak info Okey, ya. jelas. Encik Alhamdulillah. Hasbah, jelas kat situ. Cuma kalau pelajar di luar sana nak lebih banyak info, mungkin lebih boleh search, cari info di dengan pelbagai banyak saluran channel untuk ambil tahu lagi info yang berkaitan dengan IKM ini. Okey, baiklah Encik Asfa, satu lagi soalan terakhir Encik Asfa. Apa nasihat Encik Asfa kepada penonton di luar sana, khususnya kepada pelajar lepasan SPM? Okey, nasihat tentang saya IKM. okey. Jangan nak kata jangan tu tak boleh kata jangan lagi. Senang cakap IKM ni adalah satu TVET. Saya bagi umum lah, ya. Kalau tak mampu datanglah ke IKM. Untuk timba ilmu. IKM dah prepare untuk adik-adik pasal SPM, sijil, diploma dan ijazah. Kami ada IKM untuk sijil dan sekarang dah naik diploma. Kami ada KKTM full diploma dan kami ada Uni KL untuk ijazah. Jadi serendah mana result adik, jangan takut, jangan sehati, ada tempat dia. InsyaAllah. Yang penting minat lah. Saya selalu cakap dekat nombor saya, kalau nak ambil TVET, boleh kerja sendiri, boleh kerja dengan orang. Betul. Dan TVET ni dia kalis lockdown, dia kalis COVID. Betul. Kita dah lalui COVID, orang ni tak ada kerja tapi orang kemahiran dia ada kerja. Betul. Dia boleh hidup. Yes. Baiklah, terima kasih. Mungkin ada soalan daripada rakan konti kalau nak nyatakan soalan lagi? Ya. Ataupun kita tengok soalan daripada penonton sekiranya ada. Yang boleh berkongsi soalan kalau ada, kita paparkan. Tengok ramai datang malam ni. Ya, alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih kerana sudi hadir. Okey, kepada Encik Muhammad Asfarizan, terima kasih
atas perkongsian pada malam ini. Sangat bermakna dan teruja, dan saya yakin pelajar sangat teruja kalau kita ulang siaran malam ini. Mesti dia akan saya yakin dapat buat pilihan yang tepat, sama ada IKM ke, ILP ke, qualificational dan yang seumpama dengannya. Jadi terima kasih kepada Muhammad Hasfarizan atas perkongsian sebentar tadi. Okey, jangan serik Encik Muhammad Hasfarizan. Terus memberikan semangat untuk anak bangsa kita, Encik Hasfarizan. Dan kalau saya nak kongsi sikit, saya dalam YouTube tu saya ada channel nama saya. Kalau adik-adik nak belajar software CAD percuma, boleh masuklah. Memang percuma, AutoCAD percuma, Inventor percuma, SolidWorks percuma, memang software percuma saya ajak. Apa nama YouTube? Itu kalau YouTube Encik itu kalau khusus tu mahal tau. Kalau khusus mahal. Saya bagi free memang tu. Mahal. Channel Encik Muhammad Hasfarizan. Nama saya, tag nama saya aja, channel nama saya. InsyaAllah. Semua kecil ya? Ustaz nama Encik Muhammad. YouTube tag nama saya insyaAllah. Okey, jadi jangan lupa pelajar di luar sana ya, Baik. type channel Muhammad Hasfarizan untuk tahu ilmu berkaitan dengan IKM dan khususnya tentang bidang yang telah dinyatakan oleh Encik Hasfarizan sebentar tadi. Terima kasih Encik Hasfarizan atas perkongsian. Okey, di sini kita ada satu komen daripada Encik Idris Ishak. Nasihat Tuan Hasfa, IKM adalah satu tempat untuk timba ilmu. Kami ada sijil, diploma dan ijazah. TVET boleh kerja sendiri, juga kerja dengan orang lain. Thank you very much Tuan Hasfarizan. Gitu daripada Encik Idris Ishak lah. Alhamdulillah, maknanya beliau dapat sesuatu daripada penerangan Encik Muhammad Hasfarizan sebentar tadi. Baiklah, mungkin Ustaz Asrul nak kita sambung slide tadi. Macam mana? Okey. Sebab kita ada lagi bagi masa. Saya akan untuk masa yang berlebihan ni. So saya akan kongsikan satu web yang sesuai. Boleh naikkan tak saya punya share screen tu? Okey, bagi pelajar-pelajar di luar sana ataupun ibu bapa ataupun guru-guru yang sedang menonton, sekiranya ingin mengetahui dengan lebih lanjut berkaitan dengan TVET MARA ni, kita boleh pergi www.tvetmara.edu.my. Di sini memang banyaklah. Kita ada boleh rujuk secara terus menerus kat sini. Memang semuanya ada di sini. Okey. Okey, Ustaz boleh program type sepenuh masa ada dia sini. punya tu. Type Okey, www. Ini memang website IKM ni Ustaz. Yang ni rasmi MARA. Oh MARA. rasmi. Okey, baik. TVET MARA, silap TVET MARA. Ada kat atas tu. Alright, kat sini boleh kita tengok semua kursus yang kalau berminat memang ada kat sini. Kita tengok sini ada kluster minyak gas, mechanical, kita tengok memang ada syarat-syarat dia semua lengkap kat sini. Cuma pilih je kat mana kita nak pergi, dan sekiranya sekiranya berminat untuk memohon, boleh isi maklumat di sinilah. Kita ada online kat sini. Line tak open nak pula malam ni Okey, dekat di sini sila klik apply apps online kat sini. Kat ruangan sini ni. So kat sini nanti dia akan pergi ke ruangan yang kita masukkan IC untuk kita apply lah permohonan di dalam MARA ni lah. Okey. tvet.edu.mara. Okey, saya rasa itu saja untuk perkongsian pada malam ini. Alright. Okey. TVET MARA Alhamdulillah. sebenarnya tvetmara.edu. TVET MARA. Oh, TVET MARA. TVET MARA. Okey, TVET MARA. Maksudnya kita search TVET MARA. Alright. Okey. Terima kasih kepada TVET MARA. Ustaz Terima Asrul kasih kepada atas Tuan perkongsian. Hasfarizan yang berkongsi pada malam ini.
juga kepada Tuan Encik Muhammad Hasfarizan, dua figura yang sangat hebat yang kita bawa pada hari ini untuk kita membicarakan tentang institusi kemahiran Malaysia, institusi kemahiran MARA, ya IKM, MARA ya. Tu ada keliru sikit kat situ tiba-tiba ya. Jadi alhamdulillah, maka dengan berakhirnya perkongsian daripada Ustaz Hasrul tadi, maka berakhirlah segmen khas minggu kelima untuk Sembang TVET Crew pada malam ini. Dan terima kasih kepada berakhir ya. Berakhir minggu akhir. Ya. Alhamdulillah. Episod akhir lah. Episod terakhir. Jadi semoga pelajar di luar sana dapat manfaat dan juga info yang penting dan boleh membuat pilihan yang terbaik ya untuk meneruskan pembelajaran ke peringkat seterusnya. Jadi link sijil penyertaan sudah diletakkan di ruangan komen. Okay. Jadi link tersebut akan tamat dalam masa 30 minit selepas siaran ini. Semak alamat email dan maklumat diri sebelum tekan butang submit. Alhamdulillah selesai sudah segmen kita pada malam ini. Tahniah diucapkan kepada semua penonton di luar sana kerana bersama-sama daripada awal siaran sehingga ke akhir siaran. Sila lawati portal www.academyyoutuber.com untuk mendapatkan info terkini dan kongsikan kelas tuition percuma kepada sahabat kita. Ingat hashtag bermula percuma, selamanya percuma. Di atas dahan burung tempua melihat rusa tepi perigi. Salam perpisahan untuk semua. Minggu hadapan bersua lagi. Bersua lagi kah? Jadi tidak bersua lagi sebab segmen kita adalah segmen yang terakhir untuk Sembang Crew TVET, dan terima kasih kepada semua penonton yang tetap setia untuk 5 minggu ini. Jadi kami ahli Sembang TVET Crew menyusun 10 jari memohon ampun dan maaf seandainya sepanjang 5 minggu ini kami bersiaran ada salah dan silap, ada sebarang kekurangan yang memungkinkan tidak mendapat maklumat yang sepatutnya. Namun begitu niat kami dan hasrat kami channel ini, saluran ini dan juga siaran kami ini dapat membantu penonton di luar sana untuk mendapatkan maklumat yang lebih lanjut berkaitan dengan TVET bagi meneruskan ke peringkat pengajian seterusnya. Jadi saya mewakili semua kru Sembang TVET untuk menyusun 10 jari memohon kata-kata maaf di akhir siaran kami ini. Rasa macam sedih lah pula kan. Jadi jumpa lagi pada siaran mungkin pada waktu entah bila. Jadi saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. TVETkan diri anda. Terima kasih kerana menonton rancangan Sembang TVET Crew. Semoga berjumpa lagi di lain waktu pada siaran seterusnya.